Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat sebegini, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat peluang yang Allah masih lagi kurniakan pada kita ini untuk kita sama-sama berbicara dalam kitab hadis Riyadhus Salihin. Dan kali ini insya-Allah kita sampai pada tajuk ataupun bab yang ke-50 semenjak daripada kita belajar ini. Itu dalam babul khauf, bab kita bagaimana kita mesti melahirkan dalam jiwa kita perasaan al-khaufi, perasaan kita takut kepada Allah. Ni pada diri kita ni biar ada dalam jiwa kita ni rasa di mana kita ni bukan takut sebagaimana takutnya pencuri dengan polis, tidak, tapi kita rasa takut dalam keadaan dalam masa yang sama takutnya kita terlanggar perintah Allah, dan juga kita takut amalan-amalan kita tidak diterima di sisi Allah, dan takut dalam jiwa kita ni kalau kita tidak dianggap hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan ibadur rahman. Misal contohnya yang ni kita kena ada perasaan pada jiwa kita ni al-khaufi, kita rasa takut terhadap yang namakan dengan kepada Allah dalam jiwa kitanya, supaya kita ni tak buat benda yang dilarang oleh Allah dan sentiasa kita buat benda yang disuruh oleh Allah dalam kehidupan kita. Firman Allah Ta'ala, wa iyaya farhabun. Kita sebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, wa iyaya farhabun, dan kepada aku maka hendaklah kamu kena rasa takut dalam hidup kamu kepada aku. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar demikian. Kamu semua kena farhabun, kena kembali kepada aku. Firman Allah Ta'ala yang lain pula, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, inna batsha rabbika lasyadid. Allah sebut, sesungguhnya tindakan siksaan Allah itu adalah sangat dahsyat. Kalau sekiranya kamu kena balasan yang Allah balas pada diri kamu, inna batsha rabbika lasyadid. Kalaulah sekiranya kamu kena satu balasan yang Allah jadikan pada kamu, nescaya kamu kena tu syadid. Syadid ni maknanya menggerunkan dan menakutkan. Ini dalam keadaan yang menakutkan pada kamu. Firman Allah Ta'ala yang lain dalam surah Al-Hud pula, dalam surah Hud ayat 102 hingga 106, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, wa kadzalika akhzul rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhzahu alimun syadid. Inna akhzahu alimun syadid. Inna fi dhalika la ayatan liman khafa azabal akhirah. Dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmun mashhud. Wa ma nuakhiruhu ila li ajalin ma'dud. Yawma ya'ti la tukallamu nafsun illa bi idhnih. Faminhum shaqiyyun wa sa'id. Fa ammal ladhina shaqu فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, demikianlah kami jadikan tindakan daripada Tuhan kamu waktu mana idza akhadhal qura, jikalau menindakkan kepada penduduk negeri. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kenakan azab pada penduduk negeri tersebut, wahya zalimatun, dalam keadaan mereka melakukan kezaliman. Bila Allah nak turunkan balasan pada penduduk negeri itu, ketika mana penduduk negeri itu melakukan kezaliman, inna akhzahu alimun syadid, sesungguhnya tindakan hukuman Allah itu adalah amat pedih dan juga amat keras. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, kalau aku turunkan balasan pada penduduk-penduduk negeri itu, bila kena saja balasan yang aku kenakan pada mereka, nescaya amat pedih mereka akan kena. Macam kita ni lah kena, bila kena COVID-19 kan, rasa pedih yang amat sangat. Rasa tak pernah lagi lah kita kena
seseksa ini dalam kehidupan kita. Payah kita nak sampai peringkat kena berkurung dalam rumah. Kan bila Allah jadikan dengan azab sebegini, menyebabkan kita ni kena dalam keadaan yang kita tak terfikir suasana yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan pada kita. Bukan kita saja, bahkan negara-negara lain pun sama kena. Kalau kita tengok jiran kita Indonesia, bagaimana sampai 5,000 lebih kematian. Kemudian peningkatan berlaku setiap hari ni. Kalau kita tengok di negara yang jauh sedikit daripada kita, India misal contohnya, ya Allah jadikan dengan azab yang kena COVID-19. Bila kena tersebut, inna akhzahu alimun syadid. Kalau kena, Allah Subhanahu Wa Taala sebut amat pedih, yang amat sukar untuk kamu nak lalui. Inna fi dzalika laayah. Semua yang terjadi ini satu tanda-tanda liman khafa azabal akhirah, bagi orang yang dia rasa takut kepada azab di akhirat. Ni baru azab di dunia baru. Yang kena ni baru azab dunia baru. Azab di akhirat, zalika yaumun majmu'un lahun nas. Hari yang dikumpulkan manusia semua, wa zalika yaumun mashhud. Di hari itu menjadi penyaksian-penyaksian setiap apa terhadap amalan yang kamu lakukan di atas dunia. Wa ma nuakhiruhu ila li ajalin ma'dud. Allah Subhanahu Wa Taala sebut semua yang berlaku tersebut, yang berlaku ini, Allah tidaklah kami akan mengundurkan hari itu melainkan sampai waktu yang ditentukan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Wa ma nuakhiruhu, kami lewatkan saja azab pada kamu ila li ajalin ma'dud, kepada satu masa yang ditentukan. Yauma ya'ti la tukallamu nafsun illa biizni. Hari di mana seorang bila dah berdiri di hadapan Allah nanti, tak ada orang yang mampu bercakap. Senyap, takut sungguh. Illa biizni, kecuali yang diizinkan oleh Allah bercakap. Para hadirin sekalian boleh bayangkan, kita ni bila arwah ayah kita tengking kita dahulu kan, marah pada kita dahulu, senyap tu arwah ayah baru tengking. Tu baru arwah yang marah pada kita. Kita rasa takut sungguh, tak bercakap kita. Bila kena demikian, illa biizni, kecuali dengan izin Allah. Waktu mana di akhirat nanti, kamu berdiri depan Allah, tak ada orang yang berani bercakap. Sehingga kan bila berada di padang mahsyar tu, bunyi pasir tu pun bunyi, kedengaran. Dengar di tanah tu bunyi pasir yang bergerak di padang mahsyar Allah. Nak sebutnya takut sungguh manusia waktu mana di hadapan Allah. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di hari itu ada yang dalam keadaan kecelakaan dan ada pula yang berbahagia. Manusia-manusia yang demikian. Fa ammal ladzina syaqu, manakala manusia yang celaka, fa finnar, mereka ini akan dihumban ke dalam neraka. Lahum fiha zafirun wa syahiq. Dalam neraka tu dalam neraka tu kamu boleh dengar bagaimana neraka tersebut lahum fiha, neraka tu zafirun, dalam keadaan yang menarik nafas yang panjang, dengusan yang panjang, wa syahiq, dan juga tumpikan yang menakutkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini nak gambarkan tentang orang yang dalam hidup kita ni kena ada perasaan ni. Perasaan, jangan ingat Allah jadikan sesuatu perkara di atas dunia ni, kita kata ni nature alam, tak boleh. Bila berlaku satu benda ni, ada benda ni Allah Subhanahu Wa Taala nak tegur pada kita. Yang berlaku COVID di kalangan kita ni, kita kena ingat, kita kena COVID ni punca apa dia? Allah sedang menegur manusia. Kamu ingat betul-betul. Kamu jangan ingat bahawa benda yang COVID ni satu virus begitu saja, tidak. Tetapi benda yang apa yang sedang berlaku COVID-19 pada diri kita ni satu teguran Allah. Kalau sekiranya ni baru dunia baru Allah buat, di akhirat lagi teruk lagi daripada keadaan yang sedang berlaku ni. Oleh demikian kamunya, bila kamu hidup atas dunia ni, kamu kena ada perasaan babul khaufi ni, yang kita diajar supaya timbulkan, kami ni sedang buat dosa ni, kami ni sebab jadi macam ni kena jadi begini yang kita lakukan di kalangan kita. Sebab tu saya lihat elok dah Allah jadikan COVID ni nak tegur pada diri kitanya,
Tutup kelab-kelab malam, tutup semua benda-benda yang buruk dan sebagainya. Jangan buka lagi. Jangan benarkan mereka beroperasi lepas pada ni. Kerana sebab inilah yang menyebabkan berlakunya, yang namakan dengan apa dia? Yang berlakunya kemaksiatan inilah yang mendatangkan kemudaratan dalam kehidupan masyarakat kita. Ni kita kena jagalah. Pesan kepada setiap pemimpin-pemimpin, mereka yang ada kuasa, kena ingat, kena nampak yang ni di antara sebab punca berlaku ni, punca apa dia? Punca maksiat-maksiat yang kita lakukan, yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau Allah tegur yang ni pun kita tak ada dengar, sikit lagi datang bala yang lebih teruk lagi daripada yang ni. Maksiat apa dia? Maksiat LGBT, misal contohnya. Puak-puak LGBT ni, patutnya mereka yang terlibat dengan LGBT kena tangkap, masukkan penjara terus. Orang yang jenis macam ni. Ni sepatutnya dilakukan. Jangan biarkan ni siap dengan ada Instagram, siap dengan ada apa dia Facebook, ada follower juta pula. Mereka boleh tunjuk aktiviti mereka. Mereka boleh tunjuk kami ni begini, kami ni begini. Mereka boleh tunjuk dan di like oleh ramai pula. Tak sepatut dan tak sewajar. Mereka perlu ditangkap dan dipenjarakan. Supaya apa dia? Supaya mereka kembali taubat dan insaf dalam hidup mereka ini sendiri. Ini kena ingat di kalangan kita. Allah Ta'ala berfirman lagi, wa yuhazzirukumullahu nafsah. Dan Allah memperingatkan kamu semua akan kewajipan kamu terhadap Allah sendiri supaya tidak terkena seksanya. Ini setiap kali mana hari Jumaat sentiasa disebut wa yuhazzirukumullahu nafsah. Wa yuhazzirukumullahu nafsah. Allah sentiasa memperingatkan diri kamu supaya kamu ni sentiasa rasa takut kepada Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala ini. Juga firman Allah Taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di antara seseorang melarikan diri meninggalkan saudara-saudara dia, wa ummihi wa abihi, dan di antara ibu dan juga di antara ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan sahabat-sahabatnya. Setiap seorang pada hari tersebut, isteri dan juga wabani dan anak-anaknya. Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Di saat mana di pada mahsyar nanti, masing-masing memikirkan, setiap seorang hari itu mempunyai urusan yang membuat diri sendiri sibuk daripada urusan orang lain. Di pada mahsyar nanti, masing-masing tak ada masa orang lain. Tak nak fikir dah orang lain. Nak fikir diri sendiri je. Nak suruh selamat je diri sendiri ni macam mana? Kerana apa dia? Terlampau takut. Takutnya dalam keadaan diri mereka membawa bebanan untuk di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala ini. Nak suruh selamat je. Fikir macam mana nak suruh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala di kalangan mereka tersebut. Firman Allah Taala lagi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia semua, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya hari goncangan, hari kiamat itu adalah satu perkara yang azim, satu perkara yang amat besar yang berlaku. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Di hari berlakunya yang disebut dengan goncangan hari kiamat nanti, di mana orang-orang yang hari yang kamu boleh nampak, yauma tarawnaha, kamu boleh tengok dengan mata kepala kamu, tazhalu kullu murdi'atin, di mana orang-orang yang mengandung, orang-orang yang ada kandungan, orang-orang yang menyusu, perempuan yang menyusukan anak-anak dia, melupakan anak yang sedang disusu. Tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Tak ingat yang mereka ni sedang menyusu anak tu. Hari penokong saja. Biasanya kita ni, orang yang kalau dia takut, dia akan pegang, rapatkan lagi. Dia akan pegang lagi. Tapi takut tak takutnya pada di hari yang berlakunya kiamat ini, tazhalukum lumurdiatin. Masing-masing campak yang disebut dengan anak-anak ni sendiri. Maknanya tak ingat anak ni dalam dukungan tu, buang anak tersebut. Kemudian amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Gugur kandungan. Ibu-ibu yang sedang mengandung tu terlampau takut tu, gugur keluar kandungan daripada kandungannya. Wa taranna sasukara. Kamu nampak macam manusia ni sibuk.
manusia ni dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, sedangkan mereka bukan dalam keadaan mabuk, katanya Allah. Hari berlakunya hari kiamat ni, Allah goncangkan bumi ni, Allah gulungkan langit-langit ni, Allah deraikan jatuh berkeping-kepingan daripada atas ni. Langit tu jatuh tu di atas manusia dalam keadaan yang bila jatuh saja, dalam keadaan tu manusia tengok bumi ni meletup, bergulung. Saat mana bergulung tersebut, wa taranna sasukara, kamu boleh tengok manusia ni macam mabuk. Wa ma hum bisukara, sedangkan manusia di saat itu bukannya dalam keadaan mabuk. Walakin azaballahi syadid, tetapi apa yang berlaku pada mereka tersebut, azab Allah yang amat pedih yang berlaku pada mereka ini sendiri. Allah Ta'ala berfirman lagi, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan orang yang takut di waktu mana berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti, mereka akan dapat waliman khafa, bagi mereka yang ada perasaan takut. Takut di dunia dia rasa takut, untuk akhirat dia rasa takut. Dalam jiwa dia tersebut, khafa maqama rabbih jannatan, bagi mereka tersebut kerana takut pada Allah, Allah sediakan 2 syurga untuk diri dia. Jannatan, 2 buah taman syurga yang disediakan. Alim ulama tanya, 2 buah taman syurga ni macam mana yang Allah sedia? Ada yang jawab, dua taman di akhirat nanti, masuk dalam syurga tu ada 2 kawasan untuk dia. Satu kawasan A, satu kawasan B. Senang ceritanya. Ada yang sebut tak, 2 syurga ni dalam kubur dapat syurga, kemudian di padang mahsyar dapat syurga. 2 taman syurga. Walau mana sekalipun, yang pentingnya dapat syurga. Orang yang hidup dia takut pada Allah di atas dunia, pakai kain tudung. Orang tanya, kenapa kamu pakai kain tudung elok je? Kamu pakai demikian. Saya takut pada Allah, dia sebut. Dia takut. Orang yang solat, orang tanya, kenapa kamu solat? Saya takut pada Allah. Orang yang tak solat ni, mana dia takut pada Allah? Orang yang tak tutup aurat ni, mana dia rasa takut pada Allah? Dia tak rasa takut pada Allah. Sebab tu dia berani buka aurat. Sebab tu dia berani lawan syariat. Orang yang jenis hidup dia rasa takut pada Allah ni, macam mana pada diri dia? Demikian nampak pada tingkah laku dia. Cara dia bercakap tak mencarut, tak keluar kataan-kataan yang kotor, menyumpah seranah dan sebagainya. Ni orang yang hidup dalam keadaan yang dia takut pada Allah, dia jaga dalam diri dia. Tapi orang yang tak takut pada Allah, cara dia bercakap, cara dia berusaha dalam hidup dia, semua dalam keadaan gambaran dia ni tak takut pada Allah, lawan Allah pada diri dia ni. Ni cara demikian. Allah Ta'ala berfirman lagi, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Ahli syurga, setengah di kalangan mereka tersebut akan duduk berhadapan saling tanya khabar di antara satu sama lain. Ahli syurga, bila masuk dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Ahli syurga ni, bila masuk dalam syurga tu, masing-masing tanya, macam mana kita dapat nikmat kan? Alhamdulillah kita dapat nikmat ni. Alhamdulillah kita dapat yang disebut gambaran yang pernah kita rasa takut di atas dunia dahulu, sekarang kita dapat di antara kita. Qalu inna kunna qablu fi ahlina. Katanya mereka, sesungguhnya kami di kalangan keluarga kami musyfiqin, di waktu mana di atas dunia dahulu, ketika mana di atas dunia dahulu takut terhadap kita ni pada masa dahulu ketika di dunia sentiasa rasa takut je. Kita lahirkan dalam keluarga kita takut pada perintah Allah. Jangan langgar perintah Allah. Nanti Allah akan balaskan kita begini, Allah akan balaskan kita begini. Yang menyebabkan waktu mana sampai tahap demikian tersebut, di kalangan mereka ni, mereka kata keluarga-keluarga kita ni semua jaga syariat Allah. Saya tengok kan, ada yang dia tunjuk dalam YouTube ke dalam Facebook ke, keluarga dia semua baca Quran. Semua baca Quran, berlumba-lumba baca Quran. Ada di kalangan keluarga mereka tunjuk bagaimana mereka dalam keluarga mereka jaga tutup aurat. Jaga semua ni satu gambaran bagaimana mereka cerita balik di akhirat nanti. Kami ni jadi dapat masuk syurga ni punca apa dia? Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kita di atas dunia dahulu, waktu mana kita hidup di atas dunia dahulu, sentiasa rasa takut pada Allah. Famannallahu alaina. Hari ini Allah anugerahkan pada kita semua.
wa waqana azabas samum, dan Allah selamatkan kita daripada azab yang amat menakutkan dan mengerikan kita. Alhamdulillah kita selamat hari ini. Disebut demikian, kita selamat daripada azab yang amat panas yang Allah sediakan. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Dan sesungguhnya kita di atas dunia dahulu sentiasa minta dengan Allah sejak saat sebelum ini, sehingga Allah adalah pemberi kurniaan lagi penyayang dalam hidupnya. Allah nak cerita atas dunia, ahli syurga ni dia cerita, dia ingat balik bila dalam syurga je saling bercakap di kalangan mereka. Macam mana kita dapat syurga ni? Macam mana kita dapat syurga ni? Lalu masing-masing sebut, kita dulu dalam atas dunia dahulu, keluarga kita jaga. Kita jaga keluarga kita. Jangan ada seorang pun di kalangan keluarga kita yang berani lawan Allah. Sebab tu saya tegur kan. Kadang-kadang kita berjumpa dengan ada satu keluarga, ayah dia pakai kain tudung, ibu dia pakai kain tudung, tapi dalam keluarga dia, anak-anak dia pakai seksi, pakaian tak tutup aurat dan sebagainya. Yang ni keluarga yang tak mengingatkan pada Allah. Biar kita ni satu keluarga bergerak serentak. Dalam satu keluarga kita ni, dalam keadaan yang macam mana keluarga kita, semuanya kita sentiasa ingat. Solat, jaga. Aurat, jaga. Kemudian apa dia? Jangan masuk benda-benda maksiat dalam rumah tangga keluarga kita. Jangan biarkan orang-orang yang berperangai hodoh menjadi menantu dan keluarga dalam keluarga kita. Jangan biarkan demikian. Kerana apa dia? Kerana semua ni akan menyesal di akhirat nanti. Bila kita sampai di akhirat nanti, menyesal. Tak habislah pada orang demikian. Tapi bagi orang yang mukmin, dia bukan rasa menyesal, tapi dia rasa bahagia. Orang bahagia ni, bila dia masuk dalam kubur pun, dia dah ditunjuk dah tempat-tempat dia dalam syurga. Kemudian, bila sampai di akhirat nanti pun, Allah jadikan dia masuk dalam syurga tu, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْدٍ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ. Masing-masing duduk tu lepak-lepak dalam syurga tu. Masing-masing dalam syurga tu sibuk masing-masing tanya, macam mana kita dapat nikmat ni, macam mana? Punca apa dia? Punca mereka takut pada Allah di atas dunia ini sendiri. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua penonton-penonton yang turut share ni, yang turut share ataupun penonton-penonton yang mendengar kuliah ini di kalangan ahli syurga. Kita akan jumpa balik. Di dalam syurga nanti, mudah-mudahan semua di kalangan kita ni, bila kita jumpa di akhirat nanti, dalam syurga nanti masing-masing tanya, kenapa macam mana boleh masuk syurga ni? Ni dengar kuliah UAD ni misal contohnya. Ni dengar dulu saya memang tak pernah jumpa dengan ustaz, tapi saya sentiasa dengar kuliah-kuliah ustaz. Ada orang yang sebut demikian. Dulu saya ni tak pernah pun duduk bersimpuh dalam majlis ilmu dengan ustaz, tapi setiap kali mana online je, saya akan turut serta. Dia sebut demikian. Ni ada yang dia akan jawab demikian. Mudah-mudahan kita akan cerita, saya dulu begini, saya begini. Bila kita boleh dapat nikmat itu? Bila kita dalam syurga nanti. InsyaAllah. Mudah-mudahan ayat ni biar betul-betul ayat kepada setiap penonton-penonton yang duduk bersama dalam majlis ilmu sebegini. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Dalam surah As-Sur ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-28. Ini mudah-mudahan kita dapat demikian insya-Allah. Hari ini kita tak bersua muka direct, tapi dalam syurga nanti bersua muka kita. Alhamdulillah ustaz, berjumpa dengan alhamdulillah, saya dulu begini. Tapi bila saya dengar je, saya tahu je kehidupan yang sepatutnya bagaimana yang diajar dalam oleh Allah kepada kami ni, kami buat begini. Kita pun rasa seronok, alhamdulillah. Sama kita, masing-masing ceritalah. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kita sebut, saya ustaz, di waktu mana atas dunia dahulu, saya ni sentiasa pesan pada anak-anak saya pesan pada keluarga saya pesan pada pasangan hidup saya. Kita ni kena takut pada Allah. Kita ni kena letak Allah tu keutamaan dalam kehidupan kita. Barulah kita pun mula di kalangan kita cerita. Saya sering kali sekarang ni pun, kadang-kadang bila saya berjalan ke mana-mana, saya berjumpa dengan sahabat-sahabat. Bila berjumpa dengan sahabat-sahabat, masing-masing datang bagi salam, ustaz. Dia kata, saya dengar kuliah ustaz dalam online. Saya begini, saya seronok, saya begini. Saya kata, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat nikmat ini. Nikmat apa dia? Nikmat kitanya rasa takut pada Allah di dunia ini.
melahirkan rasa nikmat kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Mudah-mudahan kita dapat nikmat ni lah, insya-Allah. Amin. Ayat dalam bab ni banyak sangat. Katanya tuan kitab kita Imam Nawawi rahimahullah, dan dapat dimaklumi sedangkan tujuannya ialah menunjukkan pada bahagian yang lain sebagaimana penjelasan, dan begitulah hasilnya. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata dia, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan pada kami, wa huwa sadiqul masduq, Rasulullah ni benar dan sentiasa dibenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Anna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalian ini Allah nak ciptakan kalian bagaimana? Allah kumpulkan kalian ini dalam benih ibu kamu selama lebih kurang 40 hari. 40 yawman. Permulaan nak jadinya manusia ni, Allah jadikan apa dia? Nak cipta manusia ni, kamu kena ingat, kamu ni datang daripada mana? Sehingga lahirnya perasaan takut dalam jiwa kamu. Bermula daripada mana? Yujma'u khalquhu fi batnihi ummihi 40 yawman. Allah telah kumpulkan dalam kandungan ibu kamu tu, mula-mula masuk benih ayah kamu dalam rahim ibu kamu tersebut, Allah kumpulkan 40 hari. 40 hari dahulu. Ini hadis yang sesuai sangatlah untuk ahli-ahli sains di kalangan ahli-ahli orang yang buat kajian. Cuba ambil hadis ni, kita tengok bagaimana kejadian kita ni, penciptaan kita ni, daripada mana kita datang dan bagaimana kejadian kita dan ke mana sudahnya dalam hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mula-mula masuk je benih orang lelaki tu, sperm masuk dalam tubuh dan orang perempuan tu sebanyak lebih kurang 40 juta ekor sperma. Paling-paling tidak, biasanya demikian. Dalam keadaan Allah kumpul selama 40 hari dalam kandungan ibu. Berjumpa dengan di antara sperm, jumpa dengan ovum. Ketemu. Dalam 40 hari itu Allah kumpulkan dia. Menjadi nutfah dipanggil. Dalam keadaan 40 hari jadi nutfah. Summa yakunu alaqah mithla dhalik. Lepas pada 40 hari kedua jadi alaqah. Gumpalan darah kecil je, gumpalan darah dalam kandungan ibu 80 hari. 80 hari. Summa yakunu mudrah. Lepas pada mithla dhalik, lepas pada 40 hari lagi jadi mudrah. Gumpalan yang besar sedikit. Yang Allah jadikan, dinamakan dengan mudrah. Istilah sains dipanggil nutfah. Dalam istilah sains dipanggil zygote, kemudian jadi embrio, kemudian jadi fetus. Kejadian yang dalam kejadian sebut. Tuan-tuan faham ke tak faham, buat-buat faham lah, senang kita. Summa yursalu malak. Lepas pada 120 hari dalam kandungan ibu, Allah hantar malaikat. 40 hari, 4 bulan 10 hari. Allah hantar malaikat. Malaikat ni fayunfakhu fihi ruh. Lalu mula ditiup ruh. Bila tiup ruh saja, tiup ruh dalam kandungan ibu selepas pada 4 bulan 10 hari. Dalam 4 bulan 10 hari tersebut, lalu datang ruh, datang malaikat tiup ruh dalam kandungan ibu ini sendiri. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu diarahkan pada malaikat, tulis tentang 4 perkara. Orang yang nak hidup ni malaikat, kamu tulis tentang 4 perkara. Apa dia? Yaktubu rizquh. Yang pertama, tulis rezeki kejadian untuk anak yang nak lahir ni, kamu tulis terus. Rezeki dia banyak mana? Dia ni datang daripada mana? Kerja apa dia? Kemudian rezeki dia datang banyak mana dalam hidup dia? Kamu tulis, wahai malaikat. Yang pertama tulis yaktubu rizqah. Tulis rezekinya. Yang kedua, wa ajalah. Dan yang kedua tulis ajal dia. Mati dia bila, ketika mana, di mana. Kemudian yang ketiga tulis apa dia? Wa amalah. Kemudian amalan dia. Dia ni kahwin dengan siapa, tinggal di mana, kerja apa dia. Tulis, wahai malaikat. Kemudian yang keempat tulis wasaqiyun au sa'id. Tulis orang yang nak hidup ni, dia di kalangan ahli syurga ke ahli neraka. Allahu akbar. Fawalladzi la ilaha illa ghairuh. Demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkannya. Rasulullah cerita ni. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Inna hadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah. Ada di kalangan kamu yang buat amalan-amalan ahli syurga. Dia hidup dengan amalan-amalan ahli syurga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'.
Sehingga kan dia dengan syurga tu, jarak dia sejengkal lagi nak masuk syurga. Waktu mana dia hidup ni jaga. Sampai dekat nak mati tu sejengkal lagi nak masuk syurga ni. Dengan dia nak masuk syurga. Fayusbiku alaihil kitab. Lalu didahului beberapa amalan-amalan yang menutup jalan dia kepada syurga tadi. Dianya datang putus asa. Misal contohnya. Ataupun datang kecewa. Ataupun datang dekat nak meninggal dunia tu. Sejengkal lagi nak masuk syurga. Nak masuk syurga tu dekat dah. Sejengkal lagi. Faya'malu bi amali ahli nar. Tiba-tiba dia buat amalan-amalan ahli neraka. Dekat dah nak mati tu. Dia tak tahan sakit ni. Dia ambil pisau, dia tikam diri dia sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ataupun dia dalam keadaan yang betul dah nak masuk syurga dah. Sikit lagi. Tiba-tiba keluar mulut dia ni mencarut. Keluar daripada perkataan yang kotor dan jijik. Fayadkhuluha. Dia buat amalan ahli neraka. Hujung dia tu mati dalam keadaan ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Dia yang lain tu bagus. Dekat nak mati tu sejengkal lagi dengan syurga. Sikit lagi nak masuk syurga. Tiba-tiba dia buat amalan ahli neraka. Mati masuk neraka, katanya Rasulullah. Masuk neraka terus. Dia kasar dengan ibu dia. Dia menyebabkan dekat nak meninggal dunia tu, dia kata-kata yang kotor dan jijik pada mak ayah dia, misal contohnya. Dia sebut kalimah-kalimah ataupun dia berkasar dengan suami dia. Ataupun dia buat benda-benda yang menyebabkan terguris hati orang-orang yang besar dalam hidup dia. Saat mana dekat nak meninggal dunia, sejengkal lagi dia dengan syurga. Tiba-tiba dia buat amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa inna ahadakum, ada di kalangan kamu, la ya'malu bi amali ahli nar. Dia buat amalan-amalan ahli neraka. Dia buat amalan hidup dia ni, minum arak, zina, buat dosa-dosa ni, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa az-zira. Sehingga kan dia dengan neraka tu sejengkal lagi dengan neraka ni. Dekat-dekat dah dengan neraka. Mau buat amalan tu dekat-dekat nak mati tu, betul-betul jelas-jelas dah neraka dah. Dia ni dekat dah. Tiba-tiba fayasbiku alaihil kitab. Tiba-tiba berubah amalan dia. Dekat nak meninggal dunia tu berbalik semula dia tu. Jadi dia takut. Perasaan dia takut. Aku ni mati ni, masuk neraka ni amalan macam ni. Dia pun rasa takut sungguh. Taubat dia. Faya'malu bi amali ahli nar. Dia pun buat amalan-amalan ahli syurga. Akhirnya dia mati. Jannah fayadkhulaha. Akhirnya dia mati dalam keadaan yang dia rasa takut pada Allah tadi. Lalu dia mati masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Ni nak sebutnya kita ni jaga dalam hidup kita. Ni gambaran pada diri kita. Dalam hidup kita ni, jaga diri kita ni jangan sampai terbalik hati. Jangan terbalik hati. Bagaimana jangan terbalik hati? Kita ni jaga pada diri kita ni amalan-amalan untuk menyebabkan kita ni sentiasa ada perasaan khauf, takut. Takut dalam berkasar dengan pasangan hidup. Takut kalau kita tinggikan suara dengan mak kita, ayah kita. Takut dalam hidup kita kalau kita buat benda-benda yang menyebabkan diri kita ni tak diterima amalan kita. Kena ada perasaan demikian. Bila kita ada perasaan demikian, mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala bila kita dapat keadaan yang sedemikian rupa. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ni pertemuan yang diberkati dan dirahmati, dan insya-Allah kita akan sambung lagi beberapa hadis yang cerita tentang al-khauf ini sendiri, erti rasa takut pada pengajian yang akan datang nanti insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa tu pakat-pakat share, pakat-pakat subscribe dan juga pakat-pakat like. Senang. Dan juga komen di kalangan kita. Mudah-mudahan kita dapat manfaat walaupun kita tak seberapa, tetapi pahala kita beberapa dalam hidup kita insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.